أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمين بالخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita masih diberikan peluang, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat kepada kita untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu, sama-sama kita menghadiri majlis yang penuh dengan keberkatan dan keampunan ini. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Sebelum kita mulakan lebih panjang lagi, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Innan Nabiyil Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama kali yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Mukhlisin, dan tidak lupa kepada muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita nak bicara tentang satu tajuk, iaitu lapangkan kuburku. Yakni Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman pernah bagi tahu kepada kita, Sayyidina Uthman pernah bagi tahu pada para sahabat, nak tengok kita ni bahagia tak bahagia di dalam alam kubur, tengoklah waktu di atas dunia. Andai kata waktu di atas dunia ini dia orang yang beribadah, orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, nescaya dia akan selamat daripada azab kubur. Dia akan selamat daripada azab di padang mahsyar kelak satu hari nanti. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan ini kita nak cerita tentang bahagianya seorang di dalam alam kubur atas beberapa perkara yang mana dia tidak melakukan di atas dunia ni. Orang yang bahagia dalam alam kubur, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama kata Sayyidina Uthman radhiyallahu an, nak tengok kita ni bahagia tak bahagia di dalam alam kubur ataupun dinamakan dia sebagai alam barzakh, iaitu yang pertama orang yang suka khianat. Orang yang khianat, orang yang tidak bahagia di dalam alam kubur. Orang yang khianat di atas dunia ni dia tak bahagia di dalam alam kubur. Bahkan dia mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, satu hari berlaku di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kita cerita ini bukan nak buka keaiban seseorang, tidak. Tapi kita cerita tentang berlaku di zaman para sahabat ini, tujuan nak bagi tahu kepada kita, tujuan nak suruh kita jangan buat perkara yang sebahagian sahabat buat. Nah, zaman Nabi SAW ada orang tinggal sembahyang. Nah, zaman Nabi SAW ada orang tak bayar zakat, tapi tak macam kita. Nah, kita zaman teknologi kerja nak viral aja kita. Zaman Nabi tak ada nak viral. Nah, tak bayar zakat, tak pernah di-viral orang, tidak. Nak kata apa dia? Berlaku di zaman Nabi SAW hanya berlaku dalam sekelompok itu sahaja. Tapi kita akhir zaman ni buat benda-benda pelik ke, nah, buat benda-benda lain semua di-viral. Na'udzubillah. Ni kita perbuatan akhir zaman ni. Nah, kita perbuatan akhir zaman ni kebanyakan kita takut perbuatan yang kita buat itu menempah, ataupun bahasa mudah kita ni tempah neraka lah bahasa mudah. Nah, sebab perbuatan kita tu mengundang dosa kepada diri kita sendiri. Nah, perbuatan kita tu menyakitkan hati orang lain. Perbuatan yang kita buat tu, bagi orang lain, orang kata kita ni iri hati dengan orang. Itu orang yang suka iri hati ni tak bahagia. Orang yang ada sifat hasad dengki ni tak bahagia. Apa dia? Berlaku di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas berlaku di zaman dia, ada satu orang hamba Allah baru balik daripada haji. Nah, hamba Allah ni orang yang meniaga, tuan-tuan. Nah, dia baru balik daripada haji, baru sangat, tak ada sampai sebulan, baru seminggu baru balik, baru sampai. Duk panas-panas lagi orang panggil. Nah, baru sangat sampai daripada haji, tiba-tiba dia mati. Nah, tak ada penyakit apa, tak ada mati. Tu kata Allah Ta'ala sebut dah, kematian ni tak mengenal usia kita berapa jangka kita, berapa kita jumlah usia kita, tidak. Nah, kematian akan datang bila-bila masa saja, bila diutuskan malaikat kepada untuk mengambil nyawa-nyawa kita. Jadi zaman Ibnu Abbas ni, tuan-tuan, ada satu orang balik daripada haji, dia meninggal, tak apalah. Para sahabat ni pun, anak murid Ibnu Abbas pun tolong uruskan jenazah. Daripada mandi, kafan sampai kebumikan. Tapi nak cerita tentang orang yang korek kubur, tuan-tuan. Nah, orang yang korek kubur ni, ada beberapa orang yang korek kubur datang bertemu dengan guru mereka, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas ni guru mereka. Mereka datang jumpa dengan guru mereka, lalu mereka bagi tahu kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, kami ni nak cerita sikit, wahai Ibnu Abbas. Dah awak pula. Kami ni dah korek 3 kubur dah. Kubur yang sama, orang yang sama meninggal, tapi 3 kali korek dah." Lalu kata Ibnu Abbas, "Kenapa sampai 3 kali?" "Kerana setiap kubur itu terdapat 1 ekor ular yang besar sedang tunggu dia." Nah, 1 ekor ular sedang tunggu jenazah dalam alam kubur. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana kita nak buat? Korek kali yang pertama ada ular tunggu, korek kali yang kedua ada ular tunggu, kita nak buat lagu mana? Kata anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian bila mana lagu tu, tuan-tuan, kata Ibnu Abbas, guru mereka kata kepada mereka, "Wahai sahabat-sahabatku kalian, wahai sahabatku sekalian, kamu koreklah kubur kali yang keempat. Korek kubur kali yang keempat, seandainya masih ada ular dalam kubur tersebut, kamu simpanlah, kamu tanamlah, kamu kebumikanlah dengan ular-ular tersebut. Letak dah, jangan dok korek dah, jangan dok korek kubur lain dah. Lah dah ni. Tutup terus. Bubuh jenazah, simpan terus, kebumikan terus." Lepas selesai kebumikan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mereka pun ahli-ahli pengkorek kubur ni, tuan-tuan, ahli-ahli kubur ni pun pergi berjumpa dengan isteri si mati tu.
Jumpa dengan si mati, tanya kepada isteri dia, ni kak saya nak tanya sikit lah. Ni terjemah balik bahasa Kedah tau. Orang tadi tak cakap lah bahasa Kedah. Ni terjemahan balik. Ni kak nak tanya sikit lah, waktu laki kak duk hidup ni, dia dah buat menetang pertama. Awak pula dah. Sampai kami ni korek kubur 3 kali, masih ada aulak lagi duk tunggu dia. Laki kak dah buat nanya apa? Bahasa mudah kita tuan. Waktu hidup laki kak dah buat kes apa ni sampai besar sangat ni, tapi kubur pun tak mau terima ni. Ada orang tuan-tuan, dia kubur tak mau terima. Kita di sini jarang berlaku. Kita belah sini payah nak berlaku macam tu. Tuan-tuan tak percaya, pergilah belah perkuburan Baqi'. Ulama cerita belah perkuburan Baqi' ni tuan-tuan, orang disimpan orang-orang yang munafik bukan waktu tengah hari. Orang yang munafik ni mereka tak simpan waktu-waktu rambang, tidak. Mereka simpan waktu sepertiga malam. Yakni pukul 3 pagi ke atas. Orang munafik orang tak munafik tak. Mereka simpan orang yang munafik ni tuan-tuan sepertiga malam. Waktu tu ada setengah orang ulama sebut, waktu tu sampai dikubur ada jenazah, baru sampai bawa turun je dalam alam liang lahat tuan-tuan, ada sambaran daripada api. Wallahu alam, api daripada mana? Tak berlaku kat kita tuan-tuan. Tu kita masih biasa lagi. Tu kita ni pelik benar, asyik dia buat cerita buruk tentang kubur ya. Satu malam kubur berasap, naya semua kawan tu. Kita cerita pelik-pelik. Bagi takut orang. Bagi orang takut tu masalah kita. Bila mana jumpa dengan isteri kawan yang meninggal tadi, lalu isteri dia pun bagi tahu waktu dia hidup dia khianat dalam jual beli. Dia khianat dalam jual beli. Wallahu alam ada setengah sebut waktu dia berniaga zaman dulu tu, waktu timbang macam-macam timbang, ada timbang pakai kati, ada kat dacing tu, macam-macam timbang kaedah. Tapi dia jual beli dia terlalu, orang kata dia menyebabkan khianat dalam jual beli dia. Jual beli dia khianat. Na'udzubillah, kita minta simpang lah. Kalau barang mungkin kalau barang tu mahal ke apakah, cerita apa tujuan sebab mahal sangat ni. Mungkin kos kita pergi ambil duit tol minyak kena kira juga. Jadi apa dia, kita kena lagi tertib kita dalam jual beli kena ada. Ni kita minta bayaran, na'udzubillah kita minta simpang. Sebab orang yang suka khianat dalam jual beli, orang ni mudah sangat mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kubur dah dibayar cash. Itu kata ulama, nak tengok kita bahagia tak bahagia di dalam alam kubur, tengok atas dunia. Kalau atas dunia suka khianat orang, na'udzubillah. Khianat orang, na'udzubillah. Tambah lala ni musim durian sudah kembali dah. Durian lah ni kembali dah. Wallahu alam durian daripada mana? Jangan dia buat pasal tuan-tuan. Saya dulu waktu sebelum ni lah, tahun ni durian kan banyak waktu tu ni tuan-tuan. Tak apalah, tak nak habis balik daripada kuliah. Saya pergi kuliah tu dompet pun tak bawa, IC tak bawa, lesen tak bawa, jadi pendatang asing buat sementara waktu. Kalau kena tahan polis memang nanya. Tak apalah, saya balik-balik tu, orang puan tak mesej, dia kata bang sagi balik lagi tolong singgah beli durian dia, teringin pula dah pergi ni. Ingat durian hak biasa-biasa tuan-tuan, tak apa. Lepas tu tanya dia, apa ni durian apa? Dia abang lah kali durian Musang King naya semua ni. Saya pun tak apalah, singgah beli satu tempat tuan. Singgah beli, waktu tu sekilo hampir-hampir orang kata RM40. Waktu tu sekilo 40. Duit baru lepas dapat kuliah tu tak banyak, boleh ya. Duit lepas kuliah tu tak banyak. Dalam sampul tu tak banyak. Tawakal je lah. Timbang tuan-tuan 3 kilo pergi. 3 kilo. Buka sampul ni tuan-tuan, ayat merata keluar meramu. Tak apalah. Balik daripada kuliah tak apalah, rezeki. Orang puan buat mak dah. Nak makan durian Musang King, kita pun tak apa beli. Bawa keluar sampul tu, tengok-tengok dalam sampul tu ada 150. Durian tadi sekilo RM40, 3 kilo. Jadi 120, RM30 lagi. Minyak lagi, tu lagi punggah. Lepas tu tanah habis tuan-tuan, duk pimai aku nak ambil, kata tak mau ambil. Tak pergi teringin buat mati kot tu naya tuan-tuan. Lah kali ada satu orang hamba Allah, ustaz tak apa saya bayar. Kalau abang awal kata nak bayar, aku ambil banyak dah. Kalau abang awal nak ambil bayar, aku ambil banyak lah. Inilah minit dia abang. Tak apalah, nak kata apa dia, tak kisah. Tapi kita kena bagi tahu berapa, sebab apa mahal sangat. Mungkin jumlah kita, kos kita, tol kita ke apa, kena bagi tahu lah. Kalau tidak jadi khianat pula kita.
Takut khianat. Itu yang bahaya tu, jual beli khianat ni, na'udzubillah. Sebab ada ni kita ni, khianat ni bukan dapat ke orang lain. Kita buat perbuatan khianat tu, diri kita yang merana, diri kita yang teruk, diri kita yang dapat balasan, bukan orang lain. Tidak. Berlaku ada di zaman satu orang raja. Raja ni nama dia Sulaiman. Raja Sulaiman ni tuan-tuan panggil 3 orang menteri-menteri. 3 orang menteri, bukan menteri sekarang ni, bukan dia. Dia panggil lah menteri agama, menteri pertahanan ke, panggil apa? 3 orang menteri. 3 orang menteri ni sampai kepada raja ni bagi tahu, wahai menteri-menteriku sekalian, pergi cari buah yang paling terbaik. Cari buah apple, bawa mai kat aku. Aku nak bawa mai kat aku, kata raja tu. Raja tu tak sebut aku nak makan ke aku nak bawa, tak sebut. 3 orang menteri ni pun pergi cari. Satu orang menteri yang amanah, dia betul-betul ambil yang buah fresh pun. Dia naik pokok, dia ambil buah yang sedap, segar-segar, dia kutip-kutip bawah. Menteri yang kedua jenis buruk sikit perangai, hak bawa buah bawah ni buruk, bawa buah atas ni okey, segar sikit, fresh sikit. Yang ketiga lagi buruk perangai dia. Apa dia? Dia buah ketih batu tu. Bukan benda busuk, tidak, buah ketih batu tu. Sampai depan raja tu, wahai raja, ni buah yang kamu minta. Sebab kata menteri yang ketiga ni, wallahualam, menteri apa yang ketiga ni wallahualam lah. Dia kata raja bukan nak tengok sangat ada apa lah ni, bukan dia nak makan. Dia kata betul tuan. Tang nak habis tuan-tuan, raja ni pun kata, wahai pengawal-pengawal aku, masukkan penjara 3 orang ni, buah dalam penjara 3 orang ni, penjara yang asing-asing tuan-tuan. Dan bagi makan apa yang mereka bawa balik. Bagi makan apa yang bawa balik. Hak tamu sedap, buah segar-segar tuan-tuan. Sebulan tak habis. Buah segar-segar ni sebulan tak habis. Yang kedua kena getah sikit, ada bawah tu buah busuk, atas segar, buah busuk. Hak atas tu tak banyak, mungkin tahan dalam seminggu 2. Yang ketiga lagi tak buang tu, 6 butir koi. Apa dia? Langsung tak boleh makan. Sebab apa? Dia berbatu. Tu kata apa dia? Bila kita khianat ni tuan-tuan, dia tak dapat ke orang lain, dapat kat kita. Memang kita dapat untung, memang kita dapat jumlah yang banyak, tapi kita dapat azab daripada Allah sebab perbuatan kita sendiri. Tu jangan duk khianat orang. Tu kata Nabi SAW. Jangan apa dia? Jangan khianat dalam jual beli kita, ataupun apapun amanah yang diberi, jangan khianat. Sebab kita mudah dapat azab daripada Allah. Macam mana kubur kita nak lapang? Kalau hidup kita di dunia ni suka khianat orang lain, iri hati dengan orang lain, tu kita rezeki kita tak pernah rasa cukup. Rezeki kita banyak, gaji kita ribu-riban, tapi tak pernah rasa cukup. Berlaku di zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berlaku di zaman Imam Syafi'i tuan-tuan. Ada satu orang pemuda datang jumpa dengan Imam Syafi'i. Dia mengadu, ni anak muda ni anak murid Imam Syafi'i ya. Dia mengadu, wahai Imam Syafi'i, gajiku sekian-sekian, 4 dirham. Gaji dia 1 dirham bersamaan dengan 20 ringgit lebih kurang tuan-tuan. Jadi 4 dirham 80 ringgit. Dia kata gajiku 4 dirham. Kalau terjemah balik bahasa kita, 80 ringgit. Tapi tak pernah cukup-cukup, kata pemuda ni kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ni orang yang hebat tuan-tuan. Dia bercakap ni bukan guna akal. Ulama-ulama ni bercakap bukan guna akal macam kita. Ulama-ulama ni apa yang keluar daripada mulut dia semua ilham daripada Allah. Semua istiqarah taubat mereka kepada Allah, tu yang mereka dapat jalan yang betul. Kita main cakap ya, kita main sebab ya, tapi ulama tidak. Dia kata kepada pemuda ni, wahai pemuda, cuba hampir jumpa majikan hang tu. Hang minta kurang, yang 4 dirham jadi 3 dirham. Agak-agak kalau kena kat kita tuan-tuan jadi lagu mana? Pergi mengadu kat guru kita, ni tok guru nak abang mai sikit lah, gaji saya 5,000 tak cukup-cukup. Tok guru tu kata, hampir jumpa balik majikan hang, minta turun 5,000, turun 4,000. Agak-agak nak pergi ke tidak? Dia kata tok guru ni sesak dah dia kata. Ada kepatut orang patutnya tambah bagi cukup, dia minta kurang lagi. Kena blok terus WhatsApp tu tak tahu tu. Viral pula tok guru sesak pergi. Ni kita zaman viral. Tak nak habis tuan-tuan, dia pun pergi jumpa dengan majikan dia. Dia kata, wahai majikan aku, gajiku 4 dirham, tolong turun tinggal 3 dirham. Orang yang soleh.
Nah, orang yang dengar cakapan tok guru dia, bukan macam kita, keras kepala. Bukan macam kita, bangkang nombor 1. Bukan macam kita. Bukan macam kita ni bukan orang sini tau, orang belah tempat lain lah. Nah, ada satu tempat tu nama dia Taman Pelangi juga, tapi taman mana wallahualam lupa. Nah, tak apalah, tak nak habis tuan-tuan, dia pun jumpa. Dia kata, wahai tuan guru aku, 3 dirham pun masih tak cukup lagi wahai tuan guru, nak buat macam mana pula? Nak buat macam mana juga, tak cukup lagi 3 dirham ni. Lalu kata tuan guru dia, wahai anak muridku, hampir jumpa lagi majikan hang minta turun 3 dirham jadi 2 dirham. Pergi dah ni. Nah, hak makin banyak turun sikit tuan-tuan, bukan kita tak buat tuan-tuan. Hak 4,000 turun tinggal 3,000, agak-agak jadi lagu mana? Nah, jumpa pun tak tengok, buat tak kenal pula. Ni siapa dia lah, pergi. Nah, sesak sangat dia kata. Kemudian dia pun pergi jumpa, dia minta turun 2 dirham. Selama mana dia dapat 2 dirham itulah, selama itulah rezeki dia rasa cukup. Dia cukup, dia tak cukup ni tuan-tuan, tak lebih, tak sikit. Ada aja rezeki kita. Tak lebih tak sikit, ada aja rezeki kita. Kemudian dia jumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia jumpa dengan Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, alhamdulillah, setelah mana aku minta kurang tinggal 2 dirham, rezeki aku cukup. Apa kata Imam Syafi'i? Nah, 4 dirham bukanlah sesuai untuk kamu dengan kerja buat kamu. Nah, tetapi dengan 2 dirham itu kemungkinan sesuai dengan kerja buat kamu. Maknanya kerja dia tu sesuai dengan bayaran banyak tu ya. Jadi membawa berkat. Hak kita duk cah bayaran kau duk cah kau ni, naudzubillah tuan-tuan. Cah duit tu, cah duit ni, naudzubillah, minta simpang tuan-tuan. Nah, naudzubillah, kita tak maulah. Tambah-tambah kita duduk dalam bidang agama pula. Nah, jadi ustaz pula, jadi tuan guru, jangan duk letak bayaran. Nah, sebab ulama, saya pernah jumpa satu orang guru tuan-tuan. Satu orang guru ni, saya bukan mengaji dengan dia, tapi saya kebetulan hari tu, waktu tu saya pergi kutip tilawah waktu zaman belajar dulu tuan-tuan. Zaman belajar dulu, Allahu akbar. Nah, moden sikit lah daripada atau 50 kat atas ni, moden sikit lah. Waktu saya belajar dulu tuan-tuan. Nah, mak ayah saya, mak hantar duit sebulan RM10 ya. Paling sikit tu RM10. Nah, nak jadi orang kaya payah sikit waktu tu tuan-tuan. RM10 nak buat apa? Nah, tak nak habis, ada sekolah kami lah, dia kata siapa-siapa nak cari duit lebih bolehlah kutip tilawah, dapat komisen sikit. Tilawah Quran ni, nah, dapat komisen. Waktu saya tu 20% komisen dia, tak apalah. Nah, kalau kita kutip nah 100 boleh RM20, tak apalah. Nah, bolehlah komisen tuan. Nah, nak kata apa dia, sebulan RM10 tuan-tuan, mak hantar telur sepapan. Nah, tak apalah. Nah, telur tu tuan-tuan dah kongsi pula. Nah, biji telur tu belah 18 tu lagi nayo. Biji telur belah 18. Nah, 6 pagi, 6 tengah hari, 6 malam, 6 jadi 18 ha. Nah, belah 18 tak apalah, tak nak habis tuan-tuan. Saya pergi waktu tu, waktu zaman jahiliah lagi. Nah, zaman jahiliah tu dulu dia semayang maghrib ya, lain dia tak semayang zaman tu lah. Nah, waktu maghrib dia semayang, lain dia tak semayang tuan-tuan. Jenis zaman jahil dulu. Nah, waktu maghrib singgah semayang. Sebab maghrib 3 rakaat, subuh lagi huyuk tu oi. Walaupun 2 huyuk tu oi, tak apalah. Singgah satu masjid tuan-tuan. Saya teringat di Masjid Zahir Al-Ustaz nama dia. Nama Masjid Zahir Al-Ustaz tu, singgah satu masjid waktu maghrib, ustaz tu tengah duk baca kitab, kami duk semayang sebab jalan kaki, bukan naik motor, kutip lawah kan, naik jalan kaki. Singgah tuan-tuan, sambil orang pula semayang tak khusyuk. Macam saya ni semayang waktu zaman jahiliah bukan khusyuk. Tak khusyuk, tapi dengarlah ustaz tu cakap apa dalam kuliah dia. Dia kata apa dia? Akhir zaman. Zaman bila? Bukan zaman kita, zaman dia. Dia pun mati ya. Zaman dia. Dia sebut akhir zaman ni tolong jaga-jaga, dia kata. Ramai ulama, ramai ustaz-ustaz yang mampu bercakap sampai di halkum, tak sampai di hati. Duduk dalam semayang, tengenyang dalam telinga. Ni namanya semayang tak pernah nak khusyuk. Bahaya. Zaman jahiliah semayang biasa. Lepas tu saya balik cari maksud dia, apa yang ramai yang boleh bercakap sampai di halkum, tak sampai di hati. Maknanya gua dia sebut ramai di akhir zaman ni boleh bercakap bab agama pumpam, tapi tak pernah nak buat, naudzubillah.
Dia cakap ke orang suruh ikhlas buat apa kerja buat, tapi dia letak bayaran naudzubillah tu minta simpang tuan-tuan. Nah, tapi dia tak ada dah, meninggal dah. Nak kata apa dia? Itu maksud dia nak cerita kita akhir zaman ni. Kita ni dah orang bagi cahayaan kita, jangan khianat. Nah, kata Sayyidina Osman, jangan khianat. Yang kedua, kata nak tengok kita ni bahagia tak bahagia dalam alam kubur. Yang kedua, kata Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, yakni apa dia? Orang yang suka berdusta ataupun berbohong, orang ni takkan bahagia dalam alam kubur. Bohong manjang tuan-tuan, naudzubillah. Dia pagi petang siang malam bohong, naudzubillah tuan-tuan. Janganlah, cukuplah. Kita duk bohong orang, tipu orang, cukuplah. Kita minta ampun pula dengan Allah, dengan istighfar, dengan kebajikan. Sebab apa dia? Kita nak lapang kubur kita tuan-tuan. Siapa-siapa pun masuk dalam kubur, kata ulama, hatta sekalipun para nabi, apabila kali pertama mereka jejak je dalam alam kubur. Kita nak masuk dalam kubur tuan-tuan. Dah ada tak sini tak mau masuk dalam kubur? Tak mau masuk dalam kubur, tandanya tak mau mati dah tu. Semua akan mati tuan-tuan. Masuk kali pertama dalam alam kubur, selepas anak pinak kita balik, orang yang datang hantar kita balik, maka datanglah apa dia? Azab. Apa dia? Kesempitan alam kubur. Ni semua akan merasa dulu. Saya ke tuan-tuan ke, amalan banyak ke sikit ke, akan rasa kesempitan alam kubur. Ulama menyebut sehingga bertemu tulang rusuk kita. Kesimpan orang kata kesempitan alam kubur bertemu sehingga orang kata tulang rusuk kita kiri dengan kanan rapat, kata ulama. Dan apabila kita setelah daripada itu, barulah datang malaikat Munkar dan Nakir, warnanya kebiru-biruan. Warna malaikat Munkar Nakir warnanya kebiru-biruan, tak ada putih tengah nak, malaikat tak ada putih tengah. Nak kata apa dia? Warna kebiru-biruan, wallahu alam. Nak kata macam langit pun dia juga macam Allah alam. Nak cerita lagu mana? Datang malaikat Munkar dan Nakir, kata Imam Al-Qurtubi, barulah kubur kita merasai sikit lapang. Sikit ya, tak banyak. Selepas mana malaikat Munkar dan Nakir tanya kepada kita soalan, barulah kubur kita akan menjadi selapang-lapang, luas laut kita memandang. Tapi tengok kebajikan kita. Kalau kita hidup atas dunia suka berdusta orang, takkan bahagia dalam alam kubur tuan-tuan. Orang kata bohong pagi petang siang malam, na'udzubillah. Di kampung saya tuan-tuan, ada satu orang hamba Allah, 2 ekor, orang tak panggil 2 beranak dah, orang panggil 2 ekor beruk pula. Sampai tahap tuan-tuan, manusia tapi kena gelak 2 ekor beruk. Orang punya marah kat daripada orang ni. Dia ni tinggal 2 beranak aja, tak kahwin. Bini dia meninggal dah, tak kahwin sampai lah. Orang panggil dia 2 ekor. 2 beranak dia panggil 2 ekor. Dulu tak apa 2 beranak, lepas dia rajin bohong orang ni, orang tak panggil 2 beranak, dia panggil 2 ekor. Bohong manyang tuan-tuan, naudzubillah. Anak bohong pak bohong anak, bohong orang kampung, bohong sana, bohong manyang tuan-tuan. Satu hari mereka pergi mancing lah tuan-tuan. Pergi mengai, pergi mancing. Mancing dengan 2 beranak ni, kemudian pak dia bagi tahu kepada anak dia, pi mana habis ikan ni, seekor pun tak ada dia dah. Ikan seekor pun tak makan ni, pi mana habis dia kata. Anak dia kata pun tak tahu nak abang ayah, mungkin ikan cuti kot. Mana dia abang ikan cuti, dia abang apa dia? Dia kata tak apalah lagu ni pak bagi cek terjun dulu dalam sungai, cek tapi tengok ikan tu duduk tang mana. Kalau ikan tu menyorok, boleh cek halau bagi keluar dia dah. Pak dia kata hang boleh terjun ke? Boleh dia dah. Dia pun londeh seluar, londeh baju, tinggal seluar pendek tuan-tuan, terjun punya lama tak bangun-bangun. Terjun tak naik. Kemudian pak dia kata, punggah anak aku lemah dah, mampus. Tak kira orang kata aku bunuh anak pula, pergi. Tak nak habis anak dia naik dalam keadaan nafas tersesak-sesak, tak boleh nafas. Sebab apa? Tahan nafas lambat, panjang. Dia tahan duk mahak. Lepas tu pak dia kata, ni mat, awak lama sangat. Dia kata, pak, awak patutlah ikan tak mau makan umpan kita. Awak pula, iyalah bawah ni, dalam sungai ni, bawah ni ada kedai mamak corner roti canai terbang. Dia bohong pak dia tuan-tuan. Pak dia kata betul ya? Betul dia kata. Pak tak percaya, pak terjun. Pak dia pun londeh seluar tinggal seluar pendek terjun tuan-tuan. Terjun kali yang pertama, itulah kali pertama, itulah kali terakhir. Terjun ni kepala belaga batu bengkak. Kepala belaga batu bengkak Dia naik dia rosak kepala. Aduh sakit lah. Lepas tu anak dia tanya, awak ni pula apa?
Gila hang ni dia dah. Hang makan roti canai tak bayar, aku kena godam dengan mamak saya begak pula aku ni. Pai. 2 ekor ni bohong macam tuan-tuan. Bila kita hidup suka bohong orang, kita tak bahagia alam kubur. Kita bila suka bohong orang, antara punca sebab apa kita mudah bohong orang? Kerana waktu kita di dunia ni, waktu kita duduk sihat ni, kita suka mulut kita sentiasa buat maksiat tu, yang kita suka buat benda-benda jahat tu. Bila mulut kita sentiasa melazimi perbuatan maksiat, kita tak hirau lagi tentang akhirat. Kita tak hirau lagi tentang kiamat. Sebab apa? Mulut kita rajin buat maksiat. Na'udzubillah, kita minta simpang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena minta simpang minta jangan ada dalam diri kita perangai-perangai yang pelik-pelik benar belaka. Jangan duk bohong orang. Jangan duk bohong orang lah. Ada terbohong orang, minta ampun, minta maaf. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Uthman, nak tengok kita bahagia tak bahagia di dalam alam kubur, tengoklah apa dia, orang yang suka kencing. Tahu kencing? Bukan kencing orang tuan-tuan, kencing orang nama dia pembohong. Kencing ni apa dia? Kencing dia tu, dia buat benda tu remeh temeh. Kencing ni tak basuh, tak suci bagi elok. Kencing pula orang kata tak basuh dengan sempurna, dia main kencing je, lepas tu dia sarung seluar, dia pakai seluar, dia belah gitu ya, dia tanggung najis. Itu orang yang mudah dapat azab. Betul pula orang yang kencing ngadap kiblat, semua ni akan dapat azab belaka. Na'udzubillah. Tu kita minta simpang. Adab-adab buang air kecil ada, adab-adab kita hidup ada, adab-adab kita makan di kedai makan pun ada. Ni hak kita akhir zaman ni, makan di kedai bagus dah, molek dah, tapi tidak ada adab. Na'udzubillah. Atau guru saya cukup marah kalau kita makan di kedai makan ni, makan-makan tolong bangkit balik jangan duk lepak lama-lama. Ni adab kita. Sebab apa orang lain datang makan juga, ni kita duk sembang lama-lama, orang lain nak makan tak ada tempat duduk. Jadi adab kita dengan kedai makan. Jadi kena ada jaga adab tu saya jenis payah nak suka melepak tu kan. Orang ajak lepak malah aku macam-macam cari alasan. Saya jenis suka cari alasan, bukan tipu orang, malas nak keluar lepak. Duduk lama-lama pun sekali orang nak main lain makan, banyak pula payah malah. Jadi kita kata jangan kencing yang mana? Kencing yang terkena percikan air tersebut. Kita kencing, ada orang kencing sambil berdiri, tu lama. Nabi SAW tak bagi kita kurangkan kencing berdiri. Seandainya tidak ada sebab, jangan kencing berdiri. Sebab apa? Takut air kencing tu terkena pada pakaian kita. Orang ni tak bahagia pada kubur, dia takkan bahagia. Jangan kencing berdiri. Na'udzubillah, minta simpang kencing bagi molek, duduk, adab kita. Adab nak buang air kecil. Ada belaka dalam Islam ajak kepada kita macam-macam adab. Nak makan, nak bersugi, nak ambil wuduk, semua ada adab tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta ampun dan minta simpang lah. Kemudian jangan orang kata kencing ni, na'udzubillah, kencing berjaga-jaga, basuh. Tu kita ni kalau boleh bangun subuh kena jaga-jaga sungguh tuan-tuan. Bangun subuh kena jaga. Sebab bila kita kata bangun subuh ni kena jaga, antaranya kenapa ulama sebut kita ni tak sedap. Kadang-kadang mimpi ni kita ni tak sedap. Ada orang dia ni mimpi lagu mana, dia tak, orang kata mimpi dia ni terkencing macam-macam Ada yang keluar sikit tu. Kita ni kalau boleh bangun sembahyang subuh, tolong mandi. Kalau boleh lah. Kalau hak kata ni, kalau hak dah berjunuk tu kena mandi lah, jangan tak mandi pula. Pergi ni tak mandi tuan. Jadi pada tolong mandi, bersihkan najis yang ada pada badan kita. Sebab kita tak perasan. Waktu kita tidur tu tak perasan, takut dia terkena pada tubuh badan kita. Paling malah ulama sebut orang kata penyegar nak mandi. Sebab di sini wallahualam lah, ada yang sejuk, tak ada yang sejuk. Belah Kedah tu sejuk sungguh. Jadi Piramli dah, dia ambil air 2 jari dia letakkan mata, paling sejuk tu. Tak apalah. Nak cerita apa dia? Paling malah kata ulama, tolong basuhkan daripada bahagian pusat sampai ke kaki kita. Sebab takut bila kita tidur ni air kencing terkena, kita punya paha dengan takut. Jadi bila kita sembahyang subuh pun dalam keadaan sempurna, tak tanggung najis. Kalau kita tak buat, na'udzubillah, takut tanggung najis. Itu kita ni dalam Islam, adab kita, orang kata adab kita kena jaga. Kain yang kita pakai sembahyang tak boleh campur dengan kita pakai kain yang tidur. Sebab apa? Takut kena ayat kencing tu. Kita bukan kena nak ingat. Ada orang boleh ingat, tadi aku kencing kot. Tidak. Dia kena berjaga-jaga. Dalam Islam ajak kita berjaga-jaga. Kita kena berjagalah
supaya kita ni sentiasa diredai dan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita nak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian yang keempat, kata Sayyidina Uthman radhiyallahu an, nak tengok kita ni bahagia tak bahagia. Yang keempat, kata Sayyidina Uthman, yang keempat apa dia? Kita ni, nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni apa dia? Yang keempat kita ulama sebut jangan doa dalam diri kita lah. Nah, jangan doa dalam diri kita. Yang keempat, jangan suka fitnah manusia. Jangan suka mengadu-ngadukan cerita, jangan duk buat cerita mengadu domba, jangan duk dalam diri kita tuan-tuan. Bila kita rajin duk mengadu domba, bila kita rajin duk buat benda-benda yang maksiat tuan-tuan, nah, mudah sangat diri kita bergelombang dengan dosa. Nah, kita suka menabur fitnah. Kita ni dengki dengan orang tuan-tuan. Sebab apa? Antara kita punca rezeki kita payah nak cukup, antaranya kita dengki dengan orang. Nah, payah nak cukup rezeki kita. Kita tengok jiran sebelah tukar kereta baru, tu dia duk sebab duit mana tu pergi. Dia kok mana pun ada iri hati, buanglah. Sifat iri hati ni kena buang. Sebab apa dia? Sifat iri hati ni tak menjamin ataupun tidak akan bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Sayyidina Uthman, orang yang ada suka menabur fitnah tak akan bahagia di dalam alam kubur. Kita nak masuk dalam kubur ni, nak masuk dalam keadaan bahagia. Nak masuk dalam kubur ni kata boleh nak masuk dalam selamat. Tak mau ada azab, tak mau ada keperitan, tak mau ada belenggunya disebabkan dosa kita atas dunia. Allah Ta'ala murka kita dan kita menjadi orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak cerita apa dia? Nak tengok kita ni, sama ada kita ni boleh jadi ahli syurga ataupun tidak boleh ahli syurga. Nah, ulama sebut waktu dia meninggal dunia, orang tahu lah. Nah, orang yang ziarah orang tahu lah. Nah, orang yang dah meninggal tu dia nampak waktu yang orang yang nak meninggal ni tuan-tuan, waktu dia sedang lawan dengan nazak tu, duk lawan dengan kematian tu tuan-tuan, Allah mula buka hijab mata dia. Dia tak nampak dah sekeliling dia. Yang dia nampak akhirat, dia nampak alam lain dah tuan-tuan. Ada setengah orang, setengah ulama sebut dia dah nampak tempat mana dia akan duduk. Ada setengah tempat dia sebut dia telah nampak neraka mana yang dia akan duduk. Na'udzubillah. Tu waktu dia berhijab, dia tengah Allah Ta'ala waktu sedang nazak tu Allah buka hijab kita. Kita minta simpang. Minta simpang. Sebab ulama sebut, Imam Al-Qurtubi cerita dalam kitabnya, Imam Al-Qurtubi menceritakan, nak tengok seseorang tu bahagia ataupun dia menjadi ahli syurga ataupun tidak ahli syurga, tengoklah waktu dia mati. Sebab waktu kita mati ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita sedang nak mati ni tuan-tuan, nah, Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, hari ni hang kena ambil nyawa seorang si fulan bin si fulan. Nyawa orang ni, kata Allah Ta'ala kepada malaikat maut, aku sayang kepada dia. Oleh itu ambil nyawa dia secara perlahan, kata Allah Ta'ala kepada malaikat maut. Lalu ulama sebut perlahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana? Perlahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana menarik rambut di dalam tepung. Perlahan sungguh tuan-tuan. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabini. Orang mukmin akan meninggal dunia dengan wajah yang berkeringat, yakni ada titisan air yang tak banyak. Nah, peluh-peluh dipanggil nama dia. Salman Al-Farisi menceritakan, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah keadaan mayat ketika mana meninggal dunia. Tengok jenazah tu. Nah, jangan tengok sambil mengumpat, tu yang masalah. Nah, sambil duk tengok jenazah, sambil duk bagi tahu kat kawan dia. Hang nak tahu tak kawan ni dulu tu yang mati susah. Waktu dia dulu teruk. Pergi teruk tuan-tuan ni. Nah, teruk tuan-tuan. Tambah pula kita pergi pula duk tengok dia ni mati macam mana. Tengok-tengok dia mati, rupa wajah dia warna hitam. Pergi. Lagi mudah orang buat fitnah tuan-tuan. Tu dia hitam sungguh, nisah dosa banyak ni. Pergi ni tuan-tuan. Nah, esok dia mati pula orang kata lebih daripada tu. Nah, hitam bukan setakat muka je, hitam satu badan. Ni apa dosa tak buat, semua bapak dosa pun dia buat. Pergi orang kata kita tuan-tuan, pergi tuan-tuan. Tu kata hidup kita jangan kata orang kata kita balik. Mudah ya.
Bila kita tabur fitnah orang tabur balik kepada kita. Itu kita ziarah kematian, tujuan kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu kita ziarah kematian. Ulama sebut. Waktu kita ziarah orang mati ni tuan-tuan, tolong perhatikan beberapa perkara yang berlaku pada jenazah. Antaranya bila mana sebut tentang Allah Ta'ala sebut mati, ambillah dalam keadaan lembut, yakni seperti mana menarik rambut dalam tepung tuan-tuan. Bukan orang kata perlahan, sungguh tidak. Menarik rambut dalam tepung ni tuan-tuan, nampak je perlahan tapi teruk. Macam mana ulama sebut? Seperti mana memasukkan ranting bidara. Tuan-tuan kenal pokok bidara? Kenal orang sini pokok bidara? Tak kenal lambat nak mati ke tuan-tuan? Jangan duk tanam lambat nak mati. Tak. Pokok bidara tuan-tuan, ranting bidara tu tuan-tuan, dia ada duri. Dia ada duri. Tak percaya balik lagi pergi cari. Jangan cari sekarang, nampak sangat nak balik dah. Lagi dah balik. Dia ada duri tuan-tuan. Duri tu ulama sebut ambil beberapa ranting. Jangan ambil dahan besar tu, ranting sudah. Dia bantai dahan tu teriak ke tuan-tuan. Dia ambil ranting tu jangan duk buang duri dia. Jangan nak buang duri dia. Nak buang daun tak apa. Jolok daripada mulut kita sampai di perut. Jolok sampai di perut, kemudian rentap dalam keadaan laju. Keluar isi perut kata ulama. Itu biasa tuan-tuan. Itu yang disebut mati yang dalam keadaan perlahan, yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Apa yang akan berlaku bila mana dia tarik perlahan macam tu? Kata Nabi, tengoklah 3 perkara yang akan berlaku pada jenazah, ataupun salah satu ada pada jenazah tu. Ingatlah, jenazah ini Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih pada dia. Yang pertama, kata Nabi SAW, apabila keringatnya menitis, yakni apa dia? Ulama sebut apabila keluar peluh di dahi dia. Orang yang mati dalam keadaan Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala cinta pada dia, keluar peluh di dahi dia. Peluh basah-basah, bukan peluh orang lari, tidak. Peluh ni dia keluar biasa. Kita nampak ayak tu sikit je. Kalau peluh orang lari ni lain tuan-tuan, dia luruh bercerau. Ni keluar biasa. Keluar biasa. Ini pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, apabila air matanya keluar, air mata dia keluar, kita tengok dia menangis. Jangan duk abang dia pula, ni teriak ni mesti dosa banyak tu yang dia teriak. Payah ni tuan-tuan. Jenis manusia suka hukum orang tu, na'udzubillah. Tu kita ni kalau boleh. Yang ketiga, saya sambung tinggi yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Dia dan suara ataupun nafas panjang yang keluar daripada hidung dia. Nafas dia bukan kuat, jenis keluar perlahan ya. Nafas ni. Ni ketiga. 3 tanda ni orang yang mati dalam keadaan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita ni kalau ada ziarah orang, jangan ada buat benda-benda pelik bin benar belaka tuan-tuan. Ziarah orang, ulama sebut dalam kitab Bahrul Madzi, menceritakan, Bahrul Madzi ni ada 18 jilid tak silap saya, tebal boleh banyak. Dalam kitab ni tuan-tuan, dia cerita kepada kita, bila kita ziarah orang ni, ada beberapa golongan makruh dia ziarah. Ziarah orang sakit, ziarah orang mati tak apa. Ziarah orang sakit ni, ziarah orang-orang ni makruh. Ulama sebut. Makruh dia ziarah. Kalau ziarah juga tak dapat apa, tak ziarah dapat pahala. Apa dia? Golongan yang ada sangkut paut dengan kaitan pengurusan jenazah, tak boleh ziarah orang. Tambah-tambah korek kubur, tukang korek kubur lagi tak boleh ataupun driver van jenazah ya. Kawan tu dah tengah sakit, kawan ni nak pergi ziarah, hak driver van jenazah ni tuan-tuan, sampai depan rumah jenazah si orang nazak ni tuan-tuan, dalam hati dia kata, "Pai, orang van jenazah mai dah nak angkut kau awal ke apa ni?" Tu ulama tak bagi. Bila mana orang yang ada title pengurusan jenazah, makruh ziarah orang sakit. Kapan jenazah ke, uruskan jenazah tak boleh. Sebab apa dia? Menimbulkan perasaan takut nak mati dia. Gementar dia nak mati. Kita nak bagi dia mati dalam keadaan sempurna. Lepas dengar kata dia mati tu, nak pergi tengok, pergi ya. Ni tengok penggali kubur datang pula. Kawan tu datang nak ziarah je, dah kita nak mati, sakit nak ziarah je. Dia menimbul perasaan, ni mai nak ukur jenazah aku lah tu, kan ada apa dah. Pergi tuan. Tak boleh menimbulkan perasaan takut dia nak mati, tidak. Kita nak baca tidak redha tu, kata ulama dalam kitab sebut tak boleh makruh. Bukan haram, tak boleh, makruh ya. Buat tak dapat apa tuan-tuan, tak apalah. Kalau kita tak buat dapat pahala.
Nah, tu kata ulama. Yang seterusnya kata Nabi SAW, nyawa roh orang yang tidak mukmin kepada Allah, orang yang mati Allah Taala tak redha, tuan-tuan. Nah, orang yang mati Allah Taala tak redha dah, tuan-tuan. Apa dia? Allah Taala bagi tahu kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, ambillah nyawa si fulan ni macam mana hang nak ambil, suka hati hang. Aku tak kisah hang nak ambil macam mana pun terserah hang. Hang nak ambil macam mana pun terserah hang, aku tak kisah. Lalu malaikat maut pun ambil suka hati dia, tuan-tuan. Bila kata ambil suka hati, tuan-tuan, tengok 3 perkara yang akan berlaku pada jenazah ataupun salah satu daripada 3. Yang pertama, rupa wajah dia akan menjadi warna hitam. Sebelum dia nak mati, tuan-tuan, kita dah kena lasak dah dengan malaikat maut. Sebelum nyawa kita keluar daripada jasad kita, tuan-tuan, roh kita keluar daripada jasad kita, tuan-tuan, kita telah merasai kesakitan azab malaikat maut sedang azab kita. Yang rupa wajah dia warna hitam. Yang kedua, akan keluar buih yang busuk di mulut dia. Yang kata Nabi SAW. Dan yang ketiga, akan bunyi halkum seperti mana sembelihan korban yang dilakukan. Halkum dia akan bunyi seperti mana sembelihan korban. Tanda orang ni, tuan-tuan, kubur dia tidak akan lapang. Kubur dia mendapat azab daripada Allah sampailah kita negeri akhirat kelak satu hari nanti. Sebab dalam kitab sebut, dalam kitab menyebutkan bahawa azab kubur ni ada yang berkekalan, ada yang pendek. Ada yang panjang sampai tiupan sangkakala yang kedua, ada yang separuh jalan tak lama kena azab. Mengikut perkara yang dia buat atas dunia. Andai kata dia banyak buat maksiat atas dunia, maka panjanglah, berkekalanlah azab dia sampai kiamat kelak. Andai kata dia buat benda-benda kebajikan, dia buat pahala, dia buat amal soleh, niscaya orang ni akan dapat keredaan dan rahmat daripada Allah, dan dia dapat azab sedikit sahaja daripada golongan-golongan yang lain. Itu kata guru saya, dia pesan kepada kita, kita ni kalau boleh usaha untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan minta saja, kena ada usaha. Nah, guru saya bagi syarat. 5 syarat kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. 5 syarat kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Mati dalam keadaan Allah Ta'ala kasih kepada kita. Mati dalam keadaan Allah Ta'ala sayang kepada kita. Mati dalam keadaan Allah Ta'ala cinta kepada kita. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Syarat yang pertama. Syarat yang pertama yang perlu kita lakukan, iaitu wuduklah dalam keadaan sempurna. Wuduk bagi sempurna. Ambil yang sunat, basuh bagi molek. Jangan basuh 1 kali ya, basuh 2 kali tak apa, 3 kali tak apa, sunat 3 kali. Bagi sempurna, tuan-tuan, insya-Allah kita akan dapat sakaratul maut yang baik. Dan yang kedua, kata guru saya, syarat kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, nak mati dalam keadaan Allah Ta'ala redha, nak mati dalam keadaan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni apa dia? Tolong jawab azan tak kala kita duduk dalam masjid. Nah, jangan duk sembang kosong, tuan-tuan, dalam masjid. Waktu orang azan jangan sembang kosong. Jawab azan bagi selesai. Tu bila Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Dah jawab bagi habis. Ni amalan ahli syurga, tuan-tuan. Amalan kita nak dapat husnul khatimah. Yang ketiga, nah, siapa-siapa nak mati dalam keadaan husnul khatimah, yang ketiga, carilah saf yang pertama. Cari saf yang pertama. Jangan kita lawan tolak pula siapa nak duduk saf pertama. Ni mari kawan tu, tak apalah hang duduk saf pertama, aku ni tak pi haji lagi, hang dah balik haji kan, hang duduk saf pertama. Tu orang tak mau pakai pi haji belaka, takut kena duduk saf pertama belaka. Nah, tuan. Tak apalah. Nak kita apa? Cari saf yang pertama. Kelebihan dia luar biasa. Yang ketiga, yang ketiga tadi cari saf pertama. Yang keempat, jangan dahului imam. Kita sembahyang dengan imam, jangan dahului imam. Ikut imam. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Imam bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah. Imam turun sujud, kita turun sujud. Jangan awal daripada tu imam, jangan orang kata jangan dahulu imam, jangan. Ni tu imam tak ada assalamualaikum, dia alaikum tu masalah. Balik start motor cabut balik bukan orang sini tau, orang tempat lain ni jangan buat. Dan yang kelima, syarat kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, yang kelima, jangan keluar selagi mana imam tak keluar. Bahasa mudah, jangan balik selagi mana tu imam tak balik. Dia kata punggah ni, tuan-tuan. Buat tu imam tu buat minum kopi kat belakang, nanya aku tak balik gak dia tak.
Nah, maksud dia jangan balik lagi mana imam balik ni apa dia? Jangan keluar saf selagi mana imam tak tutup majlis itu dengan doa. Nah, duduk dengan imam, bahasa mudah kita, duduk zikir dengan sama dengan tok imam, insya-Allah kita dapat husnul khatimah. Kalau nak tunggu tok imam, bila tok imam nak balik, tok imam keluar pintu belakang, kita tak tahu tuan-tuan, celapak balik. Kita pun tunggulah pasang. Naklah tok imam ni tak balik-balik ke? Lama sungguh dia duduk, iktikaf ke apa? Dia balik jalan belakang. Jadi apa dia? Maksud dia, kita duduk sampai habis zikir, sampai kita tutup solat kita dengan berdoa kepada Allah. Ini syarat kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Cuba buat tuan-tuan, insya-Allah. Moga-moga Allah kurniakan kita husnul khatimah. Allah matikan kita dalam keadaan kebaikan. Allah mati kita dalam keadaan rahmat dan kasih sayang. Allah Taala matikan kita dalam keadaan diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah. Yang buruk tu daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Ni kali yang kedua, tak tahu kali yang ketiga. Kalau kali yang ketiga tu kata dah jodoh lah tu. Mana nak tahu boleh tetap. Wallahualam lah. Kita ni Allah Ta'ala tak lagu mana kita terima. Allah Ta'ala bagi lagu mana? Terima. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak cerita kepada ni sebelum akhiri kuliah kita. Saya mohon sumbangan daripada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Madrasah baru-baru ni, madrasah saya di Indonesia tu tuan-tuan. Madrasah saya di Indonesia tu dihempap oleh satu pokok yang besar. Jadi pokok tu terkena pada tempat bahagian tidur pelajar. Ini tempat tidur pelajar kena hempak dengan pokok yang besar lah. Jadi habislah tuan-tuan. Kami perlukan kos secepat yang mungkin sebanyak RM9,000. RM9,000 bersamaan dengan 30 juta sana tuan-tuan. Tak apalah, kita bantulah, insya-Allah. Ada tabung di belakang tu, sama-sama kita bantu. Yang tak bawa duit boleh masuk dalam akaun bank. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.